بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kopi tu nanti video sikit boleh tak? Tu. Boleh buka kat situ. Hak ni. Pintu besar nanti boleh. Cuba sikit. Ini masuk. Allah. Tengok siapa mana dah. Mako dia muka ni tak? Muka yang ke enam. Maka aku sebutkan. Aku ni Syekh Daud lah. Syekh Daud sendiri musannaf ni. Maka aku, Syekh Daud kata, aku akan sebutkan. Aku nak sebut setengah. Yang ni akan setengah. Apa dah? Aku sebutkan setengah, yang ni sebahagian. Setengah-setengah je. Ya banyak lagi manaqib Imam Syafi'i, tapi nak sebut setengah je, dia kata. Aku sebutkan setengah daripada manaqib bagi Imam Syafi'i. Sebelum nak bahas ilmu fiqh ni, dia nak sebut dulu. Muka nak kecek dalam mazhab dia. Kecek fiqh mazhab dia. Sebut akan manaqib. Manaqib ni apa? Sifat dan kebaikan diri. Manaqibnya ni sifat atau kebaikan diri bagi Imam Syafi'i. Apa kebaikan dia, sifat dia, kebaikan diri Imam Syafi'i itu apa dia? Dia nak sebutlah ni. Dia nak sebutlah manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, minta Allah redakan dari Imam Syafi'i. Sebab apa aku nak sebut juga? Kerana ni ilat pada sebut. Aku nak sebut juga tu kerana nak mengambil tabarruk. Dia kata nak mengambil tabarruk. Apa mengambil tabarruk? Yang ni menghasilkan berkat. Tabarruk ni nak nak mendapat berkat. Nak mengambil tabarruk, nak menghasilkan berkat. Nak boleh berkat juga. Kerana ulama kata inda zikris salihin tanzilur rahmah wal barakah. Ulama kata dah inda zikris salihin, ketika sebut akan orang-orang soleh, sebut nama orang soleh ni, tanzilur rahmatu wal barakah. Rahmat ya turun, berkat ya turun. Sebab tu kita kena acak sebut nama-nama orang soleh-soleh. Sebut nama tutuk guru, sebut nama wali-waliullah, sebut nama mereka. Sebab akan turun rahmat dan berkat. Maka di sini saya sebutlah kes saya sikit. Dia kata kerana nak mengambil tabarruk. Tu nak ayat tu dah. Iaitu
Tu je nak ayat dah. Iaitu Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Iaitu Asy-Syafi'i ni hibrun. Habru boleh, hib boleh tu. Hibrul ummati. Ya kata kita. Dia habrun, hibru. Ya boleh baca dua. Jadi hibrul ummati. Asalnya hibru ni dawat. Dawat bagi umat. Pen mek hang pracacat. Pen mek hang pracacat. Tapi maksud hibru sini yakni alimul ummah. Orang yang alim bagi umat ini. Tu ya kira dah tu. Tu asal gelaran ni Ibnu Abbas ke? Digelarkan kepada Ibnu Abbas. Tapi tak ada apalah gelar juga kepada orang yang ada ilmu sungguh tu. Kita boleh gelar hibrul ummah. Jadi yang alim daripada umat Nabi ni Muhammad ni. Dan ia Asy-Syafi'i ni sultanul a'immati, sultan raja bagi segala imam-imam mujtahid. Tu segala imam mujtahid tu ramah, dialah rajanya. Ni pujian daripada orang mazhab Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Tu. Dah bukan ta'assub, tapi kalau tak puji ketua sendiri nak puji siapa? Sedia dah. Ya tua kita. Kena puji ketua kita lah. Sultanul a'immati. Namanya bermula namanya nama Asy-Syafi'i ni. Nama apa dia? Ialah Muhammad. Muhammad tu nama dia. Tu nama dia. Kunyahnya bermula kunyah bagi Imam Syafi'i. Kunyah ni apa dia? Nama juga nama yang dimulai dengan lafaz abu atau ummu dah. Ma suddirat bi abin au ummin. Tu dalam ilmu nahwu kira kunyah ni hak pasal mula dengan abu, ummu. Ialah laka tu. Tu orang panggil kunyah. Abu Hurairah, Abu Bakrin, tu Abu Habsin, katalah waktu kunyah. Tu. Ni makna ada kunyah dia. Kunyah Syafi'i itu ialah Abu Abdillahi, ialah Abu Abdillah. Walik ke orang Arab ni dia nak tak kunyah tu dia tilik kepada anak sulung. Walik ke bila sulung nama apa dia pakai tak nama turut tu. Maka di sini kita boleh lebih kurang faham kata anak sulung Imam Syafi'i itu nama Abdullah. Tu. Sebab Nabi kita ke anak sulung nama Qasim. Dia panggil Abul Qasim. Gitu. Habis. Nama kunyah Syafi'i itu Abu Abdillah nama dia. Abu Abdillah. Muhammad ni anak siapa? Imam Syafi'i itu nama Muhammad. Anak siapa dia? Anak Idris. Anak bagi Idris. Ayah dia nama Idris. Gitu. Muhammad bin Idris. Kalau ingat molek tu Imam Syafi'i nama apa? Jawab kata Muhammad bin Idris. Lama jawab tak boleh. Tu duk mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Betul Imam Syafi'i nama apa? Tak tahu. Muhammad bin Idris nama je. Idris ni anak siapa? Idris tu anak Abbas. Abbasin tu jadi tok dia lah. Abbas, anak bagi Abbas. Tengok dia titih baris dia. Abbas ni anak siapa? Abbas tu anak Usman, dia kata. Usman. Ni tok gapo dah panggil chair dah. Tu nye. Apa dia ada lah tu. Depan kopannya lagi dah tu. Tok chair, tok nyang, tok apa lagi. Ni anak Usman. Usman ni anak siapa? Usman tu anak Syafi'. Ni Syafi' ni. Syafi' ni sahabat Nabi ni. Dia sahabat. Syafi' ni sahabat Nabi. Lepas tu Sa'ib ayah dia pun sahabat. Sa'ib ni anak Ubaid. Ubaid pun sahabat. Jujur sahabat. Ubaid ni anak Abdul Yazid. Abdul Yazid pun sahabat. Mereka Pak Taka ni sahabat si orang si kon ni. Syafi' anak Sa'ib. Anak Sa'ib. Sa'ib ni anak Ubaidin. Ubaidin ni pun sahabat. Ubaidin ni anak Abdul Yazid. Abdi Yazid. Abdul Yazid ni anak siapa? Abdul Yazid anak Hashim. Hashim tu biasa dengar dah. Hashim ni anak siapa? Hashim anak Muttalib. Anak Muttalib. Anak bagi Muttalib. Muttalib ni anak siapa? Muttalib ni anak Abdi Manafin. Anak Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf ni
nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu badar pada Abdul Manaf Abdul Manaf ni kena ke nenek Nabi, nenek yang keberapa tahu kira nenek tu. Nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syafiq ni ya sahabat. Sebab tu ya bangsa kepada sahabat, ya pakai amik hok nu. Padahal gana orang tak panggil Imam Syafi'i ni Abbasi ke, bangsa kepada Abbas ke, atau Usmani ke, bangsa kepada Usman ke. Gana lagi bangsa kepada Syafi'i. Satunya kerana Syafiq ni kedebe jadi sahabat. Jadi sahabat. Pakai sana ke hok debe. Satu yang keduanya nak ambil tafa'u nama Syafiq ni moga-moga dapat syafaat. Tu jadi pakai sana kepada Syafiq. Dengan sebab tu Kak Syafi'i yang dibangsa kepada Syafiq nu lako 2 3 4 nu gi siapa ke Syafiq. Tu dia kerana tu. Sebab apa dia ni? Kalau gitu kerana ni ilat bagi suatu mazhab. Ilat bagi suatu mazhab tak ada gini tak apa. Maka berhimpun nasab Imam Syafi'i dengan nasab Nabi kita pada Abdul Manaf. Kerana ila akhiri, kerana tu ilat pada berhimpun tu. Ilat pada berhimpun. Maka berhimpunlah, dia kata berhimpunlah nasab Nabi kita dengan nasab Imam Syafi'i ni. Bertemu, orang panggil bertemu apa dia, keturunan Nabi dengan keturunan Imam Syafi'i ni bertemu, bancopkan. Di mana? Di pada Abdul Manaf. Ditemu di Abdul Manaf. Sebab apa lagi berhimpun di Abdul Manaf? Tu dia. Kerana bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi Muhammad tu, dia kata, nama dia Muhammad. Muhammad ni anak Abdillahi, anak Abdullah. Tu. Abdullah ni anak Abdul Muttalibi, anak Abdul Muttalib. Jadi benar tu. Bukan Muttalib saat ni, Abdul Muttalib. Lepas tu Abdul Muttalib tu anak siapa? Anak Hashim. Hashim ni anak siapa? Anak Abdul Manaf. Seleroklah. Kita nak kira bertemu lagu mana? Kira bertemu lagu mana? Kira lagu mana Jadi Abdul Manaf ni anak dia Pak Ray. Abdul Manaf anak dia Pak Ray semua. Ada nama Hashim. Tu. Lepas tu ada nama gapo tik? Gapo tik? Ya dalam tu. Ya Pak orang semua. Nama Muttalib. Hak ni keturunan Imam Syafi'i ni. Lepas tu nama Abdul Syams. Lepas tu Abu Naufan. Ya Pak orang semua. Anak Abdul Manaf. Lepas tu Hashim ni anak yang ramah ke? Salah satu daripadanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Salah satu daripadanya. Nampak dah? Abdul Muttalib ni kalau kena kira
Yang lain tukar tu. Kadang-kadang dia tukar di Hashim dah. Tu. Lepas tu, Muttalib ni anak dia nama Hashim. Ada juga Hashim seorang lagi. Ada lagi lah 2, 3, 4 tu. Hak ni kita tak kira dah lah. Banyak lagi anak cucu dia. Hak masuk Islamnya 2 ni. Ni Bani Abdul Syam, Bani Naufal ni dia tak masuk. Jadi tak berislam. Jadi puak ni tak terima Islam dengan Nabi. Jadi hak jadi masuk dalam keluarga Nabi ni Bani Hashim, Bani Muttalib ni lah. Jadi Hashim lepas tu Muttalib. Jadi Hashim dengan Muttalib adik kakak ni. Saudara ni. Lepas tu Abdul Muttalib dengan Hashim ni. Hashim ni bukan Hashim ni. Hashim ni anak Abdul Manaf. Hashim ni cucu. Hashim ni cucu. Jadi Abdul Muttalib dengan Hashim ni sepupu lah. Yalah tak? Lepas tu Abdul Muttalib ni Abdul Muttalib ni salah satu anak dia nama Abdullah. Hak ni hak jadi banyak ni. Hak Hamzah gapo, Abbas gapo tu. Ni anak Abdul Muttalib. Ni kita ambil ayah Nabi ya. Abdullah. Pak Hashim ni anak apa? Ni hipong gi Abdul Yazid. Abdul Yazid. Berarti Abdul Yazid dengan Abdullah ayah Nabi ni jadi apa? 2 pupu. 2 pupu dah. Ni Luk Pi Luk Nong hak ni. Luk Pi. Luk Pi. Luk Nong. Jadi 2 dah. Gitu. Jadi Abdul Yazid. Baik, situ. Lepas tu Abdullah. Ni ayah Nabi nama Muhammad, ayah Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Abdul Yazid ni anak dia. Anak dia nama Ubay. Berarti Ubaidin dengan Nabi Muhammad ni 3 pupu. 3 pupu. Nampak tu dah? Ubaid ni anak dia. Anak dia nama apa? Saib. Lepas tu Muhammad. Nabi kita tak lah. Dengan Siti Fatimah ke apa. Siti Fatimah dengan Saib ni. Kalau kira 4 pupu lah. Nampak tu dah? Katakanlah. Dah ada. Nak kira nak sak lagi. Lepas tu, apa yang kat sini? Sekat tu. Ni 4 pupu. Lepas tu Saib ni ada anak nama apa? Saib anak nama Syafiq dah. Syafiq ni. Kalau kira Syafiq dengan Sayyidina Hasan Hussein tu jadi 5 pupu lah. Nampak tu dah? Turun gigi lagi. Syafiq. Lepas tu Imam Syafi'i mari talian ni. Syafiq. Imam Syafi'i. Ya beri, nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Jumpa di sini. Berhimpun di sini. Tu maka 2 ni dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Hak ni Bani Hashim, hak ni Bani Muttalib. Hak tulah ya 2 ni jadi keturunan Nabi. Maknanya di keluarga. Maksud dari keluarga belaka. Herak. Tu dia. Tu ya, apa ni tak kira lah demo ni. Ada juga sore 2 masuk Islam di belakang mari lagi. Demo ni Abdul Syamsi, Abdul Manaf, Naufan ni. Tu. Lepas tu sahabat Syafiq ni pun dia beriman dengan Nabi tapi leh lagi dia. Lepas tu Saib ni masuk Islam ketika perang Badar. Jadi hak ni anak dia lepas dia masuk Islam. Lepas tu hak ni tua-tua dah pun dia masuk Islam. Dia masuk walaupun hujung-hujung dah pun sempat masuk Islam. Sempat masuk Islam dia sahabat jujur. Dia keturunan dia 4 orang. Soalan tu Bani Muttalib ni dia dengan demo ni je lah. Ternama, termasyur dengan 2, 3, 4 ni. Bukan termasyur dengan Imam Syafi'i sore pun ada. Sebab itulah Imam Syafi'i dikatakan Al-Muttalibi. Yang dibangsa kepada Muttalib tu.
Habis itu, kalau gitu dia kata kerana bahawasanya Nabi SAW itu Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Dia kata dah. Maka suk bertemu di Abdul Manaf. Dia kata. Habis itu, yang gua tu Hashim, kalau dia belik di Hashim tu, dia cucu hak ni. Tu Hashim hak tu anak. Orang Arab ni tak nama supo. Ada cucu cicit pun nama. Orang tu orang Jawi Melayu kita ni kadang-kadang tak wi nak tak nama tak supo. Kalau tak nama supo tu kadang tak wi. Tak leh. Supo dengan che dah. Tak leh nama. Tak leh. Orang Melayu ni gitu. Nak tak nama apa? Tak nama Hussein. Hai, Pasha Hussein dah. Tak leh, tak leh. Takut cacuk, bukan tak leh harai ke apa dak, takut yang ditukar tu je. Tu tapi Arab ni dak biasa ya dia. Dan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tengok anak-anak. Dah. Habis itu. Dan inilah, dia kata. Dan bermula inilah. Inilah mana ini yang akan disebut. Inilah yang tersebut daripada nasabnya ni. Ini. Inilah ini yang tersebut daripada nasabnya. Nasab Syafi'i ni. Inilah ini yang tersebut daripada nasab Imam Syafi'i ini, dia kata ialah nasabnya keturunan Imam Syafi'i. Hak sebut mari tu dikatakan nasab keturunan titik baris Imam Syafi'i. Nasab mana? Sifat bagi nasab. Nasab yang amat besar, yang amat mulia, sangat-sangat mulia. Keturunan baik. Tu. Keturunan baik. Sebab tu kita ni kena baik juga keturunan kita. Buat jadi alim seorang ke. Tu jadi ulama seorang dua ke. Jadi baik keturunan. Dengan sebab orang alim tu. Tu. Habis itu. Seperti kata setengah ulama berpatung, bersyair. Kata setengah ulama pada nasab Imam Syafi'i. Dia kata kena. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falaqis sabahi amudan ma fihi illa sayyidun min sayyidin hazal makarima wa tuqa wal juda. Dia kata nasabun ka'anna, bukan nasabun tahsibun ulah dah weh. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falaqis sabahi amudan ma fihi illa sayyidun min sayyidin hazal makarima wat tuqa wal juda. Dia kata. Apa arti dia? Cuba tengok. Tu. Nasabun. Bermula nasabnya. Nasab Imam Syafi'i tu. Nasab Imam Syafi'i ni dia kata. Nasab dia ni adalah. Yakni seolah-olah adalah. Tu. Dia ka'anna. Kan? Ka'anna. Seolah-olah adalah. Wah gitu tak apa. Seakal-akal kita. Nasab Imam Syafi'i ini adalah seolah-olah adalah. Ada apa? Ada apa? Ada cahaya. Nurnya tu, cahaya tu. Kalau kita i'rab nahwu, nuran tu isim ka'anna tu. Isim ka'anna. Patu alaihi tu takluk mahzub khabar ka'anna. Rabaklah. Ka'anna nuran. Kainun alai alaihi ala nasabin. Jumlah ka'anna sampai akhir tu khabar bagi nasabun. Nasabun tu mubtada. Tu kalau kira. Tu. Lepas tu kira musawik, kira semula pula lah. Bermula nasab Imam Syafi'i itu adalah seolah-olah adalah. Ada gapo? Pradudang ada nur, ada cahayanya, cahaya bagi nasab tu. Ada cahaya. Ada di mana? Ada atasnya, atas nasab tu.
Tu. Ada cahaya. Ada cahaya. Keturunan nasab dia, keturunan dia ni serupa dengan seakak-akak ada cahaya di atas tu. Nak ayat kata cerahnya, moleknya. Serupa dengan cahaya ada di atas nasab tu. Cing-kling-kling-kling-kling. Tu. Cahaya apa? Keadaan nur itu pada, yakni daripada matahari duha. Pada, yakni daripada matahari duha. Min syamsid duha tu bayan, daripada nuron di belakang. Bayan, orang panggil bayan muqaddam. Tu. Jadi hal pun boleh lah. Bayan muqaddam ni hal lah. Tu. Habis itu. Jadi seolah kata dia kata, kalau kita kira ibarat betul-betul kena katakan, bermula nasabnya itu seolah-olah ada cahaya matahari atasnya. Dah. Seolah ada cahaya matahari atasnya. Pradudang miseng athit perakut jubun bun wong terakunan. Ya nak oyak kata bersinar sungguh cahaya keturunan demo ni. Tu. Nampak tu dah. Ada matahari. Dan daripada pecah sobah. Syekh pun tak nak terjemahkan dah. Pecah sobah. Dan ni atap kepada daripada saat ni. Pada matahari saat ni tu. Jadi daripada tu juga atas tu. Tu. Jadi kena katakan dan seolah-olah ada atasnya atas nasab tu ada tiangnya. Yang kata ada tiangnya, tiang bagi nasab tu. Lep pradut dang misau. Sau kong wong terakut. Supaya ada tie. Tie duk atas tu. Nampak tak gitu? Cik kerti dia. Tie tu daripada pecah soba, daripada Tuhan kepada tiang di belakang pula. Han kepada tiang di belakang. Tie mana? Hak tak ni cahaya matahari daripada pecah soba. Apa pecah pagi? Pecah pagi, matahari pecah pagi Falak-falak ni matahari sinar mula pagi-pagi. Sayang Arun. Sayang Arun. Ya matahari bila pecah lah mula-mula matahari nak Sinar. Lepas tu supaya ada tie daripada pecah pagi tu duk atas nasab tu. Dia kata. Nak tahu mulia lah ni. Mulia. Nampak tak? Dia wayak. Wa min falaqis sabahi umudan. Umudan ni tiang. Tu. Habis itu. Lepas tu ma fihi, tidak ada padanya pada nasab itu. Tidak ada pada nasab tu, tidak ada illa malaikat penghulu. Malaikat penghulu, malaikat ketua orang ya. Mai prakut nai terakunan nok secak pu penai kon. Jadi anak, jadi ketua orang. Bila cek mari ketua orang saja. Dia kata cek orang debe saja, tok saja. Bila cek mari tidak ada padanya malaikat penghulu. Penghulu tu anak penghulu. Anak penghulu. Yani anak bagi penghulu sebelumnya. Yang nak takdir kita. Anak penghulu, yakni anak bagi penghulu sebelumnya. Anak bagi penghulu sebelumnya. เป็นนายคนลูกของเจ้านายคนก่อนหน้านี้ gitulah maknanya. Jadi tok anak tok. Tu. Cik mari tu pok debeh saja. Pok debeh saja. Pok ternama saja. Tidak ada pada nasab itu malaikat ketua. Jadi sayyid, jadi penghulu saja. Anak bagi penghulu sebelumnya. Sampai Imam Syafi'i pun jelas juga ketua orang. Di segi ilmu. Boleh. Habis itu dia kata, ma fi illa sayyidun min sayyidin. Ma tu kalau kita kira ma beramal laisa lah tu. Fihi tu khabar ma muqaddam. Sayyidun tu isim ma. Tu kerana illa tu illa naqisah apa panggil. Tu.
Habis itu maka kata dia, mana lagi? Hazal makarima wat tuqa wal juda, dia kata. Yang tu sifat kepada penghulu. Penghulu hak dekat tu. Penghulu bagi dekat ni tu. Tidak ada padanya malaikat penghulu, anak penghulu saja. Penghulu mana? Penghulu yang mencapai ia. Maksud yang mencapai, yang memiliki ataupun yang mengandungi ia. Mengandungi, memiliki. Penghulu yang ada dan mengandungi, memiliki akan perangai yang mulia-mulia. Tu memiliki perangai yang mulia. Seng mi kulaksana ti mi perangai kita kata laksana mi marayat tingam. Marayat tingut ngam. Jadi berjuru sajalah, tak ada lah hop sing lobe-lobe tu. Tu nampak tu dah. Mata mencapai akan perangai yang mulia-mulia. Kadang ada juga penghulu hok pesing lobe ketua orang tapi pesing mengaruk pada tak? Ada. Tapi ni tak sayyidun hok pesing mencapai akan perangai yang mulia dan takut atau kepada perangai yang mulia. Jadi mencapai akan takut, jadi takut akan Allah. Pesing takut ke Tuhan belaka. Tu. Dan murah atau kepada perangai, jadi mencapai akan murah, maksudnya bersifat pemurah. Bersifat pemurah. Caibun. Jud ni caibun suntan maknanya. Tu puak berjuru, puak baik-baik, puak borah aja. Puak hati opesing tak ada kedekuk dah. Besin wi kok orang. Tu maknanya gitu. Tak ada pola itu orang panggil syair. Nak puji. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falaqis sabahi umuda. Ma fihi illa sayyidun min sayyidin. Hadan makarima wat tuqa wal juda. Habis. Lepas tu Musannif kata lagi. Dan syafa' itu. Hubung sikit. Dan bermula syafa' itu, kata dia. Syafa' tu anak Sa'ib. Awak tak ni wayak dah ke? Syafa' itu anak bagi Sa'ib. Iaitu Syafa' tu. Syafa' tu anak Sa'ib. Iaitu Syafa' tak ni tu. Syafa' ni yang dibangsa. Yang ni orang yang. Iaitu tu mubtada, yang tu khabar. Bermula iaitu Syafa' tu ialah orang yang dibangsakan kepadanya, kepada orang tadi. Nyo tu rujuk kepada yang. Tu. Faham tak cara ibarat ia tu? Ialah orang yang dibangsakan kepadanya, kepada orang tu, dibangsa Syafi'i. Yani akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tidak dibangsa. Sebab tu imam ni nama apa? Asy-Syafi'i, yang dibangsa dinisbah kepada Syafi'. Syafi' ni hok sana nama naik ke dia. Sana nama Imam Syafi'i naik ke dia. Syafi' ni. Nampak tu dah? Sana nama naik ke dia. Dibangsa dinisbah. Kalau kat Malaysia tak reti dibangsa tu. Bangsa tu pergi pahal kat ni pula. Dibangsa ni dinisbah, disandar. Gitu. Kalau kita rotan ni, kita bangsa dia reti lagi. Tu habis itu. Yang dibangsa disandarkan kepada orang tu akan Imam Syafi'i. Syafi'i itu naib fa'il lah. Dibangsa akan Imam Syafi'i. Dibangsa kepadanya, kepada orang tu. ผู้ที่ได้ทำการพาดพิงสกุลของอิหม่ามชาฟิอีไปยังผู้นั้นก็คือชาฟิอีซอฮาบะห์นบีiyo Syafi' bermula iyo Syafi' ni berjumpa, yakni berjumpa ia berjumpa Syafi' ni dia pop akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sahabat lah ia berjumpa Nabi ni. Berjumpa dengan Nabi di sahabat. Jumpa Nabi padahal ia Syafi' tu tekah mana ia jumpa
pada ketika ia syafaq tu tengah mudanya. Tengah muda. Jadi dalam waktu muda-muda. Duk tengah muda lagi. Kecek orang kampung. Tu syada pun dah. Orang ni. Duk tengah muda lagi dia kata. Tu duk tengah muda. Duk warung lagi. Duk jumpa Nabi tu teka duk warung lagi. Pada waktu muda-muda lagi. Jadi sahabat muda lah ni. Sahabat muda. Nampak tu dah? Dan masuk, bukanlah sok tu. Laksak, masuk. Dah. Dan masuk Islam. Bapaknya. Masuk Islam oleh bapaknya. Bapak bagi Syafiq tu. Masuk Islam bapak dia tu. Syafiq tu tak apalah, ya Islam. Tu ya bertemu Nabi ketika yang muda-muda. Lepas tu masuk Islam oleh bapaknya. Siapa dia bapak dia? Sa'ib tu lah. Badal pada bapaknya. Dah. Masuk Islam oleh bapak dia Syafiq tu. Bapak Syafiq. Siapa dia bapak Syafiq? Sa'ib tu lah dah. Masuk Islam oleh Sa'ib tak ni tu. Masuk Islam pada hari. Balda takluk pada masuk Islam. Berislam tu. Masuk Islam tu pada hari Perang Badar. Ketika perang Badar, hari perang Badar tu Sa'id masuk Islam. Berarti sebelum pada ni musyrik lah. Dia masuk oleh musyrik. Lepas tu masuk Islam pada hari perang Badar. Tu. Tu dah. Lepas tu kok mana kih-kihnya boleh masuk Islam? Tu sebab-sebab boleh masuk Islam Sa'id ni kok mana tu maka yakni kerana tu ilat maka ni ilat pada masuk Islam tu. Ilat pada masuk Islam maka dengan makna kerana orang panggil maka ta'liliyah. Ta'liliyah. Jadi maka dia kata maka yakni kerana bahwasanya tak rojak tak penyo tu ia ada dah. Maka yakni kerana bahwasanya ia Sa'ib ni kih dia gini. Sa'id ni mempunyai tunggul Bani Hashim. Go tu go. Bukan kah dak. Kerana ia Sa'id ni mempunyai tunggul. Kok mana pula tunggu? Lama ada tunggu. Tunggu apa? Tunggun ni bendera. Bahasa tu. Bendera maknanya gapo? Panji bendera tu lah. Dera. Ia nak perang ni, ia bawa bendera. Maka Sa'ib ni mempunyai tunggul Bani Hashim. Apa makna mempunyai tunggul Bani Hashim? Tulis situ. Yakni, orang yang pegang bendera perang. Orang yang pegang bendera pedang putih, tong rop. Mempunyai tunggul ni pelawat tong rop. Orang yang pegang bendera perang bagi kumpulan Bani Hashim. Bendera perang bagi kumpulan Bani Hashim. Tong rop kong puak Bani Hashim. Yang ni Bani Hashim pun banyak juga. Tak masuk Islam lagi. Mari perang dengan Nabi. Ya moga, ya pakatan musyriku. Nak serai perang Badar tu. Ya pakatan orang musyrik. Bani Hashim pun salah satu daripada tu juga. Mari. Tu. Mari perang dengan anak sendiri. Mari perang dengan anak waris sendiri. Iaitu Nabi Muhammad. Tu. Nampak tu dah. Lepas tu Bani Hashim tu, dia pegang dera. Dia ada tiap-tiap kabilah tu, dia ada pula. Pegang dera. Lepas tu Bani Hashim ni Sa'id ni Datuk ni pegang dera. Apa panggil sahibu rayah. Sahibu rayah. Mempunyai tunggul Bani Hashim. Yang dipegang bendera Bani Hashim. Tika perang tu. Perang mari. Perang Badar ni nyatanya Islam tu menang. Islam menang pada perang tu. Orang kafir mati banyak. Tapi hak tak mati pun kena pegang ikat tawar gitulah. Tu maka dia kata. Maka ditawan. Iyo. Ditawan. Iyo. Jadi ditawan akan dia. Ya kena gitulah sebenarnya dah. Maka ditawan, ia ditawan akan dia akan Sa'ib tu. Ditawan. Dia perang lah. Allah dia tak mati tapi kena pegang. Ditawan. Cap pencela lah dah. Tu cap.
Dia akan saib tu ditawan di dalam perhimpunan, himpunan bukannya dak. Ditawan di dalam perhimpunan orang yang kena tawan. Dia kata ditawan dalam perhimpunan, dalam kumpulan, dalam puak, dalam kumpulan-kumpulan orang yang kena tawan. Orang kena tawan tu banyak. Orang yang kena igat banyak puak kena igat tu. Jadi hamba lah puak ni. Bila tawan jadi hamba. Maka tu cap pencelai, pentat ni banyak. Lepas tu salah satu daripadanya saib pun kena juga. Tu. Dia kena kerana dia pak pupu dah dengan Siti Fatimah tu. Az-Zahra. Ya pak pupu dah kalau kira. Tu. Tak itu. Dengan Qasim dengan Abdullah gapo anak Nabi tu jadi pak pupu dah dengan saib ni. Kalau kira. Bila cek-cek yang waris. Waris ni. Maka dia kata dan iyo akhirnya ya gini bila kena pergi kena tawan jadi hamba ni tu kalau tak saya masuk Islam kena jadi hamba tak bila jadi hamba macam-macam cara nak tebuh diri ya. Kadang-kadang tebuh diri dengan cara mengajar ilmu. Ya ada ilmu gapo, ya mengajar orang Islam, ngajar dalam tempoh masa apa-apa lagi dalam berapa bulan, berapa tahun, habis masa boleh merdeka. Ya cara tebuh ya ada pada masa dulu. Maka di sini dia tebuh dengan masuk Islam. Maka masuk Islam. Tu saib masuk Islam. Maka dia kata dan ia saib ni dia kata. Ia saib ni dia menebuskan menebus tebuh taitua orang panggil taitun menebuskan dirinya akan dirinya dari saib tu taitua tamkan taitot ton taitua menebuskan dirinya menebus dengan Islam jadi dengan hendak masuk Islam pakai masuk Islam masuk Islam maka jadi tak kena tawel lah masuk Islam. Tu nampak tu dah. Menebuskan dirinya dengan Islam. Kemudian Islam masuk Islam ia saib. Ia saib pun masuk Islam. Jadi orang Islam mula jadi sahabat Nabi pula. Tu dah. Boleh tak tu? Habis itu jadi dua orang dah. Lepas tu belakang-belakang mari Abdul Yazid ni pun belakang-belakang saja. Kek Ubaid pun ni tu mari di belakang. Islam tu belakang-belakang. Mana? Mana? Bukan dengan paksa. Dia masuk saja nak masuk dia dah. Dia dah masuk. Bukan dengan paksa sebab ya kalau tak masuk Islam pun demo jadi tebus mata dah. Ya ada hak dia tak saya masuk pun tak apa. Support orang kafir ni. Ya nak duduk di bawah kajak Islam. Ya nak bayar jizyah. Tak apa. Misalnya dah. Kalau tak saya nak berlawan kira hukum lain pula. Ya ada kira hak tu di atas hati yang masing-masing. Tak ada paksa. Tak saya masuk tak ada apa. Tak saya masuk pun tak ada apa. Duduk gitulah. Tapi dapat dengan cara perang mari ni berarti demo tu jadi berlawan dengan kita dulu lagi dah. Takkan kita nak beri kebebasan ke dia. Duk bebas itu. Dia mana bunuh kita tiba-tiba kita pegang boleh. Bila pegang boleh gitu. Kenalah ada apa tu. Nak lepas diri ke? Tu. Tapi dengan sebab masuk Islam tu terjaga nak darah dia dah. Tu dia masuk Islam. Dia nampak tu dalam Madinah dulu ni. Dia pada masuk duk Madinah je. Kadang-kadang dia rasa masuk Islam sendiri. Dia bukan dengan paksa. Dia masuk, dia rasa nampak molek mari. Dia nampak molek. Comel. Mau kita lah ni orang kafir mari duk 2, 3, 4 tahun pun tak rasa nak masuk. Sebab apa? Sebab orang kita duduk tu pun tak kena cara juga. Orang kita duduk pun mengarut juga. Orang kita sendiri. Dia bukan dengan akhlak kedudukan dia. Bukan tarik orang masuk Islam tak. Dia mau masuk 10 tahun dah. Tak ada masa nak masuk Islam lagi. Madinah ni pada masuk dalam negeri Madinah tu dia tukar suasana, tukar fikiran dah.
Orang dengar nama Nabi, dengar kata Muhammad jahat gitu ni, badai masuk dalam Madinah tu, dia tukar fikir dah. Tak jumpa Nabi lagi pun, dia tengok keduduk tu, tukar fikir dah. Dan diperanakkan Syafi'i. Ni kira mari dah. Dan diperanakkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di mana diperanak tu dengan Ghazzah. Takluk kepada diperanak. Dia terjemah betul-betul wulida bi Ghazzah. Ba tu jadi pada lah kalau kira. Diperanakkan pada negeri Ghazzah. Negeri Ghazzah. Tu Ghazzah lah ni enggak kasar lah dah. Gasa. Cenuan kasar. Dia kalau Palestin. Ghazzah ni apa? Ada tempat depan. Iaitu dusun pihak Syam. Tu depan yang noyak dah. Ghazzah orang panggil. Ni kena tulis sikit. Pada Ghazzah ini berlaku pada pendapat yang as-sah. Buat gitu. Ini berlaku pada pendapat yang as-sah. Pendapat hak as-sah. Ya ada khilaf pula Imam Syafi'i ni beranak di mana. Ada khilaf. Khilaf betul tepat beranak tu. Tahun beranak tak khilaf. Khilaf betul tepat tu. Tempat beranak di mana? Orang dulu ya bukan ada hospital. Boleh cek habis. Ya tu jadi macam-macam kata. Tu dah. Maka khilaf tepat. Ada kata setengah ulama, kebanyakan ulama kau yang asah, pendapat yang asah kata beranak di Ghazzah. Ghazzah ni yang sifat kepada Ghazzah. Ghazzah ni lah, negeri Ghazzah ni yang ada ia, jadi yang adalah ia Ghazzah ni. Ghazzah yang adalah ia Ghazzah ni ialah tempat mati Hashim. Tempat mati Hashim. Hashim mana? Hashim nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim nenek Nabi, bukan Hashim cucu Abdul Manaf. Tak. Hashim nenek Nabi. Tempat mati Hashim nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Ghazzah tu Hashim mati. Dah. Apa dah? Tempat mati Hashim nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Lepas tu dia royak sikit, Syekh royak sikit kata iaitu Ghazzah ni, dia kata Ghazzah ni mana Ghazzah? Ia kata ialah dusun satu negeri pihak Syam, pihak kawasan Syam. Tapi Syam dulu ni melengkapi banyak. Suria, Palestin, lepas tu Lebanon, lepas tu Urdun. Tu masuk dalam kawasan Syam belakang tu, dulu tu Syam. Lepas tu bila sudah dibagi negara-negara, bagi-bagi praktik sudah, kebanyakan tanah tu duduk pada Syria. Kebanyakan tanah Syam tu duduk dalam negara Syria. Sebab tu bila itlaq Syam sekarang kena ke Syria. Padahal ia bagi-bagi juga dah. Ya Urdun pun masuk dalam bumi Syam juga dah. Palestin masuk dalam bumi Syam juga. Tapi sekarang ni dalam Palestin lah. Palestin. Itu. Dusun pihak Syam. Yang ni sekarang dalam Palestin kita kata. Tu hak ni tempat yang berlaku sangat ni. Tu Israel pun jadi kira nak milik sini. Kira nak make dia semata. Tempat beranak Imam Syafi'i. Ibnu Qasim tu kita nak ngaji dia Al-Ghazi dia lah tu. Dah tu kita Fathul Qari Ibnu Qasim Al-Ghazi ni sini Ghazzah juga. Iaitu dusun pihak Syam. Dia kata. Dan kata setengah ahli sejarah, dia kata ahli sejarah setengah kata kan? Kata setengah ahli sejarah katakan di negeri, yani diberanakkan dia di negeri Asqalan. Di negeri Asqalan. Yakni satu negeri yang hampir dengan Ghazzah. Begitu. Satu negeri yang hampir dengan Ghazzah itu. Sekarang ni dalam Palestin juga Asqalan. Ibnu Hajar Al-Asqalani ke? Yalah tak? Asqalan. Tu Asqalan. Ana kata setengah ahli sejarah di Asqalan. Tu dekat-dekat dengan, tak jauh lah dengan Ghazzah tu. Tak jauh. Sebab tu jadi khilaf tu. Yang dekat-dekat. Di Ghazzah ke mana? Tu.
Kata qil di negeri Gaza Asqalan. Ini kata qil. Dan kata qil, kata setengah ahli sejarah lagi, dia kata di Mina. Oh, lopak mau ikut ni pula. Di Mina, Mina di Mekah ni. Sebab apa duk jadi khilaf itu? Kerana asal usul Imam Syafi'i ni ya orang Mekah. Orang Mekah. Idris ayah dia tu orang Mekah. Asal. Fatimah, ibu dia pun nama Fatimah. Orang Mekah. Ya orang Quraisy. Ya orang Quraisy. Bila orang Quraisy asal orang Mekah. Tapi orang dulu ni cari urusan cari rezeki macam-macam lah. Bukan kata kaya belaka dah. Dengan sebab ada susah rezeki payah tu cari ikut nunggi, cari ikut ni. Maka Idris tu pindah pergi kepada Gaza di Palestin tu untuk cari rezeki. Ya ibu ni pun turut pergi kali juga. Turut sekali juga. Imam Syafi'i ibu anak situ. Mana Gaza? Setengah kata ha duk Mina ni. Setengah kata ada lagi, setengah kata ada Yaman tu. Ada juga. Khilaf macam-macam. Tapi kau yang asalnya ni, anak di mana? Di Gaza, dia kata. Tu kata adapun tahun tak khilaf. Tahun ni sepakat dah. Bila di beranak pada takluk kepada di beranak. Di beranak tu pada tahun 150 yakni Hijriyah. Naipi ning Roy Hasib. Tu pada tahun 150. Betul lama lek tahun tu hari yang diberanak oleh Imam Syafi'i itu hari itulah mati Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Hanafi pun mati pada hari itu. Hari itu Imam Syafi'i beranak. Jadi betul lah. Imam Syafi'i tak ada lah dengan Abu Hanifah, tak sempat. Ya sempat dengan anak murid bagi Abu Hanifah pula. Ngaji dengan anak murid Imam Hanifah. Tu jadi ulama hok pesing tengok-tengok puak ahli falak pun tengok-tengok. Kerana cuaca jadi pelak gini, udara Allah Taala berzahirkan. Allah Taala zahir alamat-alamat. Setengah tahu gano ni. Gelak setengah. Soalan kata dia. Gelak tak gelak cerah mai. Ni hari ni mati seorang alim dan beranak seorang alim ni. Ada tengok tu. Mata alimun wa wulida alimun. Dia kata mati seorang alim dan juga diberanakkan seorang alim pula. Dia tengok ya hari tu dia mati. Tu dia dah. Habis itu 150 Hijriyah. Pada 150 Hijrah. Lepas tu duduk di situ lama mek dia pun bunga ayah ni mati. Imam Syafi'i tak ada tengok muka ayah dak ni. Ya beranak star tu ayah yang mati. Beranak star tu ayah yang mati. Ayah mati tu yatim lah dia. Anak yatim. Dia beranak ayah mati. Bila ayah mati habis dah orang nak jaga tu, ibu pun susahlah duk ni duk tempat orang. Duk negeri orang Gaza ni. Ayah pun tak ada. Baik bawa kelik ke tempat waris-waris kita di Mekah tu. Duk dengan waris-waris sedap duk sikit. Kira-kira nak bawa pergi ke Mekah. Bawa pergi ke Mekah dah. Mak dia nak bawa pergi dah. Kemudian dibawa, dia kata. Kemudian dibawa oleh ibunya. Dibawa oleh ibunya nama Fatimah. Kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ke Makkah Al-Mukarramah. Walk klik ke Mekah. Tempat waris-waris dia tu. Tu. Padahal ia Syafi'i ni, dalam keadaan Imam Syafi'i ni ketika tu umur berapa? Anak 2 tahun. Dia terjemah betul. Ibnu sanatain namanya. Anak 2 tahun. Apa makna anak 2 tahun? Jadi kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Dia kata gitu Anak 2 tahun. Jadi kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Budak umur 2 tahun je baru. Dah. Pencak ayuk 2 kuap ya. Sia ni kalau budak panggil kuap lagi, dia tak panggil pi. Ayuk tarai. Kalau dek tu panggil kuap lagi. 1 kuap, 2 kuap, 3 kuap, 4 kuap, 7 kuap. 8 kuap. 9. Kalau sepada umur 20 lebih tu tak panggil kuap dah.
Pengipi. Habis itu. Maka dia kata 2 tahun. Masya Allah 2 tahun ni bawa klik dah. Hello lagi. Baru duk kecek baru belajar. Dan besar ia Syafi'i, Imam Syafi'i besar di Mekah tu. Di Mekah. Ya ki ya mek ya klik satunya waris ramai. Yang keduanya nak anak dia tu duk dalam suasana ilmu. Kadang di Mekah tu tok guru banyak. Suasana tu ulama saja dalam Mekah. Baik bawa klik ya anak dia ni dalam suasana ilmu. Dia keturunan molek. Orang Quraisy, keturunan molek, keturunan Nabi pula. Terlekan keturunan tu tulah dalam waris-waris Nabi. Maksudnya keluarga Nabi belaka. Awak klik duduk ke Mekah. Tu dia. Besar ia di Mekah tu. Duk musim belik kat tu Imam Syafi'i. Dan menghafadkan Quran. Menghafadkan Quran. Bukan mula hafal. Menghafad di sini, yakni ingat semua Quran. 30 juz. Tu maksud menghafad. Bukan kita mula hafal juga budak-budak. Ni dak menghafaz yakni ingat semua Quran. 30 juzuk tu. Macam Quran tang lem. Menghafazkan Quran. Padahal ia Syafi'i ni Allah anak 7 tahun. Anak 7 tahun. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun. Allah 7 tahun ingat habis dah 30 juz. Ingat teh dia, Masya Allah. Imam Syafi'i ni payahlah nak tindih ingat teh. Tu saya tengok Imam Syafi'i, saya tengok ulama kata, Imam Syafi'i kalau dia nak baca kitab dua muka gini, nak baca kitab muka ni, dia kena tudung muka ni. Ya nak ambil muka, kalau dia baca muka ni, dia kena ambil tangan tu, katuk muka ni. Jangan ambil mata, jangan ambil tengok. Sebab kalau dia buka dua muka-muka, bukan muka ni saja dah, dia ingat. Ingat sampai ke muka ni. Tengok-tengok tu jadi ingat sampai ke muka ni. Jadi gitu lalu. Ya nak gendong gitu. Baulah itu. Gitu. Hebat. Kekuatan ingat. Allah Ta'ala jadikan dia tu untuk umat ni dah. Allah Ta'ala jadikan tu untuk umat ni dah. Tu. Apa kita ni tu hari mari ngaji ponok tu jadi untuk umat ni dah ni. Tapi kena jaga pula lah. Imam Malik pesan Syafi'i mu ni aku nampak mu akan jadi orang besar. Jaga molek cahaya pada dirimu, jangan memadamkan dia dengan maksiat. Imam Malik kata, jangan pergi mampu dengan maksiat. Aku nampak mu dah mu sikit lagi nak jadi orang besar. Imam Malik ya ada ilmu farasah dia. Ya ada. Ya tengok pak dia budak ni nak jadi besar esok. Kita pun duk lepas anak ni dia besar dah ni. Tuhan nak uya dia. Jaga molek. Jaga nur tu molek. Habis itu. Allah. Dan hafad Jadi hafad ia Imam Syafi'i. Mula hafad ingat ia Imam Syafi'i. Kitab Muwatta. Kitab Muwatta hadis. Kitab Muwatta hadis. Jadi kitab hadis. Kalau kira kitab hadis Muwatta. Tu dia. Hadis kitab Muwatta, kitab hadis. Karangan, jadi himpunan. Bukan ya karang dak. Ya muka hadis ni bukan karang. Ini tak karang tak leh. Hadis Nabi himpun ni. Imam Malik menghimpun buat kitab. Karangan jadi himpunan Imam Maliki, Imam Malik. Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bukan Anas bin Malik tak satu sahabat. Ini Malik bin Anas. Tu. Imam Malik. Imam Malik dah. Dia duduk Madinah. Imam Malik duduk Madinah. Dia tak pergi mana dah. Duduk Madinah tu. Ya alim Madinah. Duduk Madinah sungguh. Tak hijrah. Sebab Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i pergi kot ni. Musafir kata-kata. Imam Malik tak pergi ke mana dah. Dia rasa malu nak pergi. Dia rasa tak padai lagi ke duduk negeri Nabi dah. Dia rasa gitu. Duduk sini dah ni. Tak siapa hati nak pergi, dia kata. Duduk tempat hak Rasulullah dah. Anak situ dah. Ya ingat Muwatta hadis karangan Imam Malik tu. Padahal ia Syafi'i ni. Padahal ia Imam Syafi'i tu. Anak 10 tahun. Allah. Anak 10 tahun.
Budak yang berumur 10 tahun. 10 tahun tu ingat Muwatta' Imam Malik. Dulu bukan ada kitab gini, dia kena payah. Nuskah, tiap-tiap nuskah ni, dia kena nuskah tulis tangan. Tulis tangan. Lepas tu Imam Syafi'i bukan orang ada duit. Muwatta' tu pun pinjam hak orang juga. Pinjam hak orang mari. Pinjam kau mah. Muwatta' nak. Dia tak ingat kata, pinjam siapa dia tak tahu lah. Adalah. Ulama jugalah. Dia pinjam mari. Minta pinjam star. 9 hari je yang ngapa habis. 9 hari tu habis dah Muwatta' Imam Malik. Kawan. Pandai bila kawan. Payah hantar kitab kelik tu. Oh. Tuai, dia kata, tuai tu, kena cepat sangat, dia kata. Aku ingat habis dah. Oh. Mainnya kitab lagi. Ya tu rasa nak pergi ngaji. Dalam masa dia duduk ngaji di Mekah tu, timbul nama Imam Malik di Madinah dah. Bunyi dia kata, oh Imam Malik ni alim hadis. Besar di Madinah. Rasa nak pergi ngaji. Tapi nak pergi betul-betul tu rasa tak kena. Rasa kena ada bekal juga pergi. Nak pergi ngaji dengan Tok Guru, ngapa hadis Muwatta' dia dulu. Gitu lah. Ngapa Muwatta' dulu, nak pergi hadap dia pun. Ngapa Muwatta' tu 9 hari. Imam Syafi'i. Kita 90. Allah, Muwatta' ni besar juga. Orang penama. Tu dia. Tu padahal ia anak 10 tahun. Lepas tu dan mengaji ilmu fiqh. Yang mengaji di mana? Dan mengaji ilmu fiqh. Yang tafaqquh. Yang mengaji ilmu fiqh. Dengan siapa? Mengaji tu atas tak boleh tu dah. Mengaji ilmu fiqh, mengaji atas Muslim. Jadi atas Syekh Muslim. Syekh Muslim. Nama Muslim. Syekh tu nama Muslim. Muslim ni anak pia. Muslim anak Khalid. Syekh Muslim bin Khalid. Ni Tok Guru fiqh Imam Syafi'i di Mekah. Yang ngaji fiqh Syekh Muslim ni. Tu. Kau budak-budak duk ngaji dah. Atas Muslim anak Khalid. Anak Syekh bin Khalid. Iyo. Muslim mana Muslim ni? Iyo. Yang iyo. Sifat kepada Muslim. Jadi Syekh Muslim ni, yang lah iyo Muslim ni mufti pada negeri Makkah Al-Musyarrafah. Jadi mufti yang memberi fatwa hukum, yang memfatwa hukum dalam negeri Makkah. Pada masa tu dia mufti. Pada masa tu Muslim bin Khalid ni jadi mufti bagi negeri Makkah Al-Musyarrafah. Ngaji dengan mufti lah maknanya. Ngaji dengan tok fiqh dah dalam negeri. Ngaji dengan tok fiqh. Masya-Allah. Yang ni sifat kepada Muslim lagi. Muslim yang anak bagi Khalid. Yang adalah ia Muslim tu mufti pada negeri Makkah. Lagi pula Muslim saat ni tu yang dikatakan dia akan Muslim tu. Dikata dengan mana? Yang dikenalkan dia akan Muslim tu. Kenalkan dia orang terkenal. Terkenalkan dia ni dikenal dengan Zinji. Orang panggil Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinji. Zinji ni apa? Yang bangsa kulit hitam lah. Zinji ni yang bangsa kulit hitam. Zinji ni ke khunผิวคล้ำผิวดำผิวคล้ำtu orang panggil Zinji. Tu. Gano boleh panggil Zinji sebab ilat kepada dikatakan Zinji. Orang panggil Syekh Muslim Az-Zinji. Sebab apa dikatakan dia dengan Zinji? Sebab sangat kelabu warnanya. Warna Syekh Muslim zat ni tu. Kelabu warna. Jadi warna kulit lah maknanya dah. Kelabu warnanya warna kulit nyo Syekh Muslim tu. Jadi kelabu. Kelabu ni baik no tak reti kak. Ya kelabu. Jadi bukan kelabu apa sangat. Jadi nak halah kau hitam dah. Tapi kelabu ada juga orang kita lagu mana kulit kelabu. Tapi tak nak terjemah gano. Tu.
Kulit nak kata hitam lenguk sangat. Seperti Nigeria sangat tu dah. Ya halah kau hitam. Tu gelak. Gelak. Bukan pang ni putih. Pang ni putih. Bukan gelabu dah. Dah sebab sangat kelabu warnanya. Habis kat tu. Duk mengaji dengan Tok ni. Tok Syekh Muslim ni. Syekh Muslim Az-Zinji. Dan mengizin membenar. Iyo Syekh Muslim. Mengizin iyo Syekh Muslim. Memberi izin, memberi kebenaran. Akan Syafi'i. Tu. Mengizin anuyat. Akan Imam Syafi'i. Mengizin tu pada, takluk pada mengizin. Mengizin pada ifta, pada memfatwa hukum. Fatwa hukum agama. Anuyat hai tadsin panha. Hai tadsin. Boleh dia tok guru dah. Boleh buka ponok. Soalan kata, tok guru dia tu buka ponok boleh ya. Kalau nak buka ponok pun tak apa. Izin dah. Izin orang panggil pada ifta. Tengok orang dulu ni dah, dia nak buat apa, dia minta izin tok guru dulu. Kita nak buka ponok, buka. Tak ada apa. Wasok lebel cekak. Nak buka. Minta izin tok guru dulu. Bapa, amak nak buka ponok lagu mana? Tok guru kata, tak boleh lagi. Mohon ngaji lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ngaji lagi. Tak ada lagi ni. Dia kena memberi izin dulu dah. Ni wasa nak buka. Lepas tu mula nak jadi macam-macam lalu. Tu. Maka kata dia kata memberi izin la ia akan Syafi'i. Memberi izin pada ifta, pada memfatwa hukum. Tok guru kebenaran pada fatwa hukum dah. Padahal adalah umur Syafi'i ketika ketika tok guru dia izin nak mengajar tu 15 tahun. La ilaha illallah. Umur 15 boleh buka ponok dak. Kita baru nak duk lompat pagar ya dah. Duk lompat pagar. Duk lari. 15 duk bolah mutu, kek tayar. Ngelok bang. Kek tayar demo. Dok. Sika ya. Sika, basika tak apa dah. Kek tayar sika. 15 ni kita duk buat gapo kita. Masya-Allah. Imam Syafi'i boleh mengajar dah. Boleh ifta. Ifta ni tak sama weh. Ngajar orang Melayu dengan ngajar Arab tak serupa pula dah. Orang Melayu ni dia ngajar sekadar Hidayatus Subian boleh baca. Tu dah boleh mengajar dah. Arab tu je bukan. Dia nak boleh sampai tahap duk atas masjid tu dia kena dapat kebenaran semua. Dia orang Allah yang banyak lagi. Allah yang ramai lagi. Ya hebat-hebat. Pada masa tu. Nampak tu dah? Ya Allah. Tu. Padahal adalah umur Syafi'i itu 15 tahun. Serta, dia kata. Kata Syafi'i itu, serta bahawasanya 15 tahun tu Allah. Serta bahawasanya, tak rajak. Adalah kejadiannya, kehidupan Syafi'i ni, nyonya Syafi'i. Dalam keadaan, mana serta dalam keadaan bahawasanya adalah kejadian dia, kehidupan dia, ciwit kuampen yuak Syafi'i itu, ia Syafi'i itu yatim, anak yatim. Dalam keadaan jadi anak yatim tu jadi alim sah juga. Orang kita dah jadi yatim ni golek ke payah nak mengaji dah sebab ayah tak ada. Dah ayah tak ada dia nak sanggup mengaji tak leh. Hak ayah ada pun. Hak ayah ada pun. Nah. Kalau ayah tak ada pakai jauh. Tak lagi mula lagi pun nak. Imam Syafi'i dalam keadaan ayah tak ada ni pun dia jadi alim. Alim sah. Dah yatim pada riba. Jadi ayah yatim, anak yatim pada riba ibunya. Kecek pada riba ni kinayah daripada pada jagaan lah. Tu pada jagaan. Arab kecek pada riba, duk pada riba ini pada jagaan ibunya ibu Syafi'i. Duk pada jagaan ibu-ibu ya duk tengok, mak duk tengok, duk bercara pada riba ibunya. Di dalam picit daripada kehidupannya.
Dia kata, di dalam picit ni kesusahan lah. Dalam kesusahan daripada kehidupan Syafi'i. Susah. Nak boleh makan sekut dua payah. Ayah tak ada pula. Mat ni bukan duk kerja berat-berat boleh. Sekadar-kadar gitu je. Sebab tu kita syukur lah orang ada ayah lagi ni. Syukur banyak-banyak. Ngaji wis sungguh. Tu. Ayah ni tak kecek banyak. Tapi kerja berat. Ayah. Nabi anak yang ngaji. Mat ni kerja tak berat tapi kecek banyak. Dia tugas tukar. Yang ngepek ni tugas mat. Ngapa ni ngaji ngong kecek banyak tapi mat ni kerja tak berat sebab ayah. Ayah ni kecek berat, kecek duk dia. Kecek tak banyak tapi kerja berat. Duit tu rolik ke mari dia ayah. Sebab dengan mat tu. Rolik lah, rolik. Tu. Habis itu. Dalam picit daripada kehidupannya. Dan picit ni susah. Kelakuannya, kedudukan dirinya Syafi'i. Kedudukan diri pun susah. Allah. Baju. Kalau ada pun, kertas dulu kena beli. Loning Allah. Banyak lah. Loning tahu gitu biasa. Dulu kertas ni Allah. Kena cari beli. Orang kaya je boleh pakai kertas. Susah tak boleh. Tu. Dan adalah ia Imam Syafi'i ni, dia kata. Adalah ia Imam Syafi'i ni pada waktu kecil dia teka dah kena yawainan banyak duduk hadith majlis ulama. Banyak duduk hadith jadi bersama majlis ulama. Duduk bersama majlis ulama. Duduk dengan pok tok guru. Orang ngaji lagi. Sebab tu anak kita ni kalau boleh dah duduk dengan mengajar dah. Dengan tempat orang mengajar heret mari. Tu. Duduk dengan majlis ulama. Duduk dalam majlis tu. Ya wahi pasal tu dah. Pasal minat kot tu dah. Minat kot ilmu. Kita hala-hala duduk majlis kem. Majlis kem. Duduk nung kedai kem tu. Tu kita dah. Majlis katung. Tu je lah. Majlis apa lagi? Majlis kekareng. Majlis hiye lagu. Tu. Pasal tu. Tu. Pada hadir majlis ulama. Dan menyurat ia Imam Syafi'i. Menulis akan barang, akan ilmu. Menyurat akan barang, akan ilmu yang didapatnya bukan alih mari dek belakang mana alih ya lopak teka dek tak lopak mari tak ada nak kira didapat menyurat akan barang akan ilmu yang didapatnya dapat akan barang tu dipahamkan dia maksud dipahamkan dia itulah dia. Menyurat akan barang yang didapatnya, barang yang dipahamkan dia akan barang tu. Apa ya peh ya reti, mari ya tulis. Tulis di mana? Menyurat pada tulang. Tulis pada tulang binatang. Tulis pada tulang. Kian pebon kraduk. Tulis. Sebab apa kena tulis betulis? Tulis itu, tulang tu. Tulang. Kerana ia tidak kuasa beli kertas. Duit tak ada. Nak beli kertas. Dikatakan Imam Syafi'i tiap-tiap hari dia pusing kot kedah. Dia pusing dah. Pagi-pagi dia pusing kot kedah. Kawasan kedah-kedah jual daging-daging tu dia pusing cari. Pusing kot kedah cari ke apa? Cari tulis, cari kulit. Cari tulis, cari kulit. Hak lebih. Pusing-pusing kot kedah. Tulis ada tak lebih? Ada. Kutik tulis. Mari buat apa? Mari nak tulis. Tulis ni bukan tulis hiyah lah. Tulis lemu, tulis utar, besar-besar. Boleh tulis. Saya tulis semua.
Tapi tak ada benda dah. Orang dulu. Dah. Kita ni Allah ketah yang duk kira banyak. Tu. Cari kulit. Tulis pada kulit je. Pada tulang binatang. Allah, bila ilmu sikit tulis di binatang tulang tu. Dan yang umpama tulis atau kepada tulang. Tulis pada perkara yang umpama tulang seperti kulit. Kita kata kulit binatang. Ialah kulit binatang tu ialah kak. Dia tulis kak tu. Tulis. Allah, tulis. Lepas tu ilmu. Kertas tak apa je boleh duduk lebok ni dah. Tulis je nak duduk mana je tak itu lah. Ya tulis yang besar. Tulis. Tak. Akhirnya penuh bilik dengan tulis. Dia kata. Hingga dia kata. Hingga memenuh. Jadi memenuh ia Imam Syafi'i. Mempenuh ia Syafi'i. Daripada tulang tu. Mempenuh akan tempat duduknya. Tempat duduk Imam Syafi'i. Penuh bilik dia dengan tulis saja. Domain tu jaga molek. Penuh daripada tulis akan tempat duduknya. Duduk dengan tulis. Penuh. Kita penuh dengan tulis agak tulis ye. Makan ye ni. Bawah ponok tu penuh dengan tulis. Tulis ye, tulis lembu. Apa? Tulis hak tahu siap dah makan. Kut tu. Tak itu ke? Allahu Akbar. Susahnya hidup Pak Imam Syafi'i. Hidup Pak susah. Susah je daripada kecil sampai ke tua. Sampai ke mati. Dia tak say kemewahan. Dia duduk dekat susah lagu tu. Dan tak nak kepada kemewahan dunia pula. Padahal ditawar banyak. Tengah-tengah jalan tu. Khalifah. Dia mau duk duit ke apa. Habis harta tu lah ya. Untuk khairat. Untuk tabarak. Untuk jalan yang kebaikan. Dia susah. Mati tu lekas hutan. Hutan banyak. Dah dekat dia mati tu lekas hutan lagi. Banyak. Imam sah dah. Kita ni tok guru ekor-ekor. Kalau dia tolong sikit. Boleh baca kitab sikit. Kena buat rumah 2, 3, 4 lapis lah. Habis itu. Maka dia kata, kemudian, bila duk ngaji di Mekah lama tu, wasa timur nama Imam Malik, wasa tak puas hati lagi. Tok guru tu sudah mengajar dah. Tok guru suruh mengajar. Isyarat kata ilmu dalam perut tu dah habis dah. Salah kata, boleh buka bonak dah aku habis perut. Maknanya, ngajar tu, habis Imam Syafi'i kutip habis dah. Dalam keadaan tu tak puas hati lagi. Bunyi kata di Madinah tu, ada tok guru besar nama Malik duk mengajar hadis di Masjid Nabawi. Waktu nak pergi minta izin daripada tok guru dia, pergi minta izin daripada ibu dia, mak nak pergi ngaji Madinah pula kau. Pergi tapi jaga diri sikit dah, duit tak ada ni nak pergi lagu mana. Pergi gitu mak pergi dengan susah tu. Dah. Kemudian berpindah ia Imam Syafi'i daripada Makkah Al-Mukarramah berpindah kepada Imam Malik. Kepada Imam Malik bin Anas. Di mana? Di Madinatul Munawwarah. Di negeri Madinah. Imam Malik dah mengajar situ. Ni Imam Mudarul Hijrah. Imam Malik. Sehingga kubur dia pun duduk di Madinah. Lah ni dah. Maka Imam Malik di Madinah. Duduk dengan Imam Malik tu, duduk nunggu Imam Malik. Tapi mula-mula katanya, duduk tu tak boleh masuk ke kelas lagi. Dia mau duduk mengaji tu, dia tak ada kelas. Dia tak ada kalah. Kalah tak ada. Bawa 10 jari gitu je. Kertas pun tak ada, duit tak ada. Nak masuk mengaji, kena ada kertas. Tulis. Dari halqa Imam Malik pun ada kertas saja. Imam Syafi'i gitu. Duduk kat luar lah sikit lah. Duduk kat jauh-jauh luar. Duduk dengar, perhati. Lepas tu tulis sekali, dengar tulis, ya tulis. Dia pun kata dah. Di hikayat kata, ya ambil tu, jari dia tu, ni, celuk alio.
Lepas tu tulis atas tapak tangan. Imam Malik duk perhati lama dah. Gana budak ni. Apa? Duk main alio. Seolah kata tak berjuru, tak ada adab. Apa ni? Orang lain duk mengaji, dia duk main alio. Lepas pada tu dia panggil Imam Malik kata, "Hei budak, hei hawai, mari. Mu ni mana? Aku tengok muka mu supaya orang Quraisy." Imam Malik dia tengok, pak dia cek dah muka. "Mu ni orang Quraisy tak?" Imam Syafi'i kata, "Ya, saya ni Quraisy." Bukan. Quraisy bukan perangai lagu ni. Orang Quraisy perangai berjuru. Orang Quraisy ni orang akhlak molek. Mu ni perang hudah. Hudah kat mana tu guru? Panduk mai alio ni, perang hudah lah tu. Amma bukan duk mai, amma duk tulis. Tulis apa? Tulis hak tu guru duk mengajar tu lah. Mana ada? Yo tengok. Tak ada, mu ni bahau pula dah. Ngaruk suara bahau lagi. Mana tulis dah? Tengok tapak tangan ada apa tulis alio. Habis kering dah lah. Dia kata kering habis dah lah Tok Guru. Kering habis dah. Tapi tiap-tiap kali kering alio amma sudah ingat belaka dah hak Tok Guru ajar tu. Bila dia kering masuk otak dah. Kering masuk otak dah. Sungguh redak. Terang tengok. Imam Syafi'i pun mulai baca. Jok daripada awal kelas Imam Malik tadi sampai ke akhir dia ingat habis. Hadis hak Imam Malik waktu baik tu ingat mari semua. Barulah Imam Malik nyata dah. Bukan thamada. Bukan biasa ni. Mari ngaji. Baiklah. Mulai dalam halqa Imam Malik. Sebab tu Imam Malik kata, "Ra'aitu fika nuran" tu, aku nampak pada dirimu ada cahaya yang pelik. Sikit lagi mu jadi orang besar. Jaga molek. Jangan memadamkan cahaya dengan maksiat. Jangan padamkan cahaya tubuhmu dengan maksiat. Jaga molek nur dirimu ni. Jaga molek. Tu duduk dengan Imam Malik, masya-Allah dah di Madinah dan melazim ia Syafi'i. Maksud melazim ni, mulazamah ni apa? Menunggu mengaji. Melazim ia menunggu mengaji, ia tunggu mengaji ia. Tu melazim. Itu. Dan melazim tunggu mengaji ia Imam Syafi'i akan Imam Malik. Duk tunggu mengaji dengan Imam Malik tu satu masa, satu ketika. Ngaji satu masa, satu ketika. Tapi satu ketika pun lama juga, 16 tahun. Satu masa yakni 16 tahun. Satu masa tu yakni 16 tahun. Sehingga Imam Malik mati. Tahun 179 Hijrah. Curian yu chua welaneng. Yu chuang welaneng. ที่บอกว่าช่วงเวลาหนึ่งก็คือประมาณ16 ปีเรียนอยู่กับอิมามมาลิก16 tahun sehingga Imam Malik mati. Tok Guru mati. Duk tunggu Tok Guru sampai Tok Guru mati. Tu kena pergi kot lain pula lah. Tak puas hati lagi ni. Tu. Tu dah. Habis itu. Satu masa 16 tahun. Hingga Imam Malik mati. Tahun 179. Imam Malik mati. Tu habis itu. Kemudian. Tapi celah-celah tu. Dia tak pergi ke Baghdad lagi. Dia pergi ke Yaman mana dulu. Celah tulis tahun 2 tu. Dia jadi macam-macam. Dia mula ambil jadi mufti. Jadi Tok Qadi. Ke Yaman mana tu duk gigi atau lagi cucu tu. Les tahun 2. Lepas tu akhirnya nak pergi ke Baghdad pula. Kemudian datang ia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Datang ke Baghdad. Ke kota Baghdad. Baghdad ni Baghdad. Saya kata Baghdad. Di satu kota dalam negeri Iraq sekarang ni lah. Ia ke Baghdad. Bila datang ke Baghdad? Tahun 195. Tahun 195 Imam Malik mati setahun 179. 80. Celah tu 10 tahun pula duk main musing. Gigok tu, gigok ni. Tu.
Kata setengah ulama, dia pergi ke Baghdad dah mula-mula. Ni dalam masa 10 tahun ni dia pergi dah. Tapi tak ada tetap lagi. Pergi mari mengaji gitu. Duk pergi kod Yaman, katik duk kod Yaman stah. Lepas nak tuduh di khalifah. Hak kata jadi Syiah. Macam-macam lah macam tu. Lepas tu, dia pelepah diri boleh lepas. Klik mari, pindah pada Yaman pergi. Ya ada banyak kisah celah tu Imam Syafi'i pun. Tu. Maka dia kata, kemudian pada tahun tu pergi ke Baghdad. Maka pada tahun tu lah berhenti ia Syafi'i. Gerti berhenti ni berduduklah bermukim. Berhenti ia bermukim ia pamnak pakping ia Syafi'i berhenti dengan dia. Yani padanya. Dia tu rujuk kepada Baghdad. Tu kalau Arab kata wa faqama bihi. Tengok tu Maka bermukim ia dengan dia, yakni padanya pada Baghdad tu. Imam Syafi'i pun berhenti pada Baghdad. Duk bermukim pada negeri Baghdad tu. Lama mana? 2 tahun. Ingatlah. Duk di Baghdad 2 tahun. Tekon ni anak murid amal ni Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, duk mengaji, Imam As-Sawri, apa dia? Banyak lagi duk mengaji dengan Imam Syafi'i sekolah tu. Tu 2 3 4 orang. Duk 2 tahun pun anak murid amal dah. Maka berhenti dengan dia dengan Baghdad tu 2 tahun. Maka berhimpun ketika duk Baghdad tu, maka berhimpun atas Syafi'i, berhimpun segala, jadi oleh segala ulama Baghdad. Pakat berhimpun, geti menghipung, mencari, menadah. Pakat berhimpun, pakat mencari, pakat menadah. Tak ada kitab lah. Pakat berhimpun cari, maruam, marian atas Syafi'i oleh segala ulama Baghdad. Ulama Baghdad ni bunyi orang alim mari pakat hurung lah. Walaupun ulama dah tu sakit lagi tu. Syafi'i, Muhammad bin Idris daripada Makkah. Mari dah. Perum pakat beripung. Sepuluh kita lah tok guru alim ulama luar mari tok guru kita beripung dah. Pakat beripung, pakat nak talaki, pakat nak duduk juga. Ambil pekdah. Tu. Teka tu dan kembali kebanyakan daripada mereka itu daripada mazhab mereka itu. Dan kembali oleh kebanyakan tu Pak kembali oleh kebanyakan daripada mereka itu ulama Baghdad. Kembali. Tu kembali ke thon tua yon thon tua ing. Dah. Kembali tu daripada mazhab mereka itu, daripada jalanan ijtihad mereka itu ulama Baghdad. Daripada mazhab mereka itu, yakni jalanan ijtihad mereka. Ya di sana belum pada Imam Syafi'i datang pun dia ada mazhab Imam Malik dia ada dah. Lepas tu mazhab Abu Hanifah pun dia ada. Kuat Abu Hanifah lagi lah di Baghdad tu. Mazhab Abu Hanifah tu ada kuat di Baghdad. Anak murid dia pun duduk sana banyak. Lepas tu anak murid Imam Malik pun ada juga kita sebar sana. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik dah. Kebanyakan pada Baghdad masa tu berlawan Imam Malik lah. Kerana mazhab Imam Hanafi orang kena berhujah dengan Imam Malik. Berhujah dengan ijtihad Imam Malik. Duk berlawan. Soalan kata gitu. Duk rak mari munaqasyah. Bila Imam Syafi'i mari pak gak tu. Bila mari pak tu bakal akid tangan belaka. Mengaku dengan ilmu Imam Syafi'i itu kembali kebanyakan daripada mereka itu daripada mazhab mereka. Mazhab mana? Sifat bagi mazhab. Mazhab yang ada mereka itu yang berjalan mereka itu ulama Baghdad ada menjalan atas mazhab tu. Mazhab hak mereka tu ada lah tu. Mazhab yang mereka tu ada, mereka pun kembali. Kelik thon tu orang panggil cabut diri daripada mazhab tu ada dulu. Kembali kepada mazhab Syafi'i pula. Takluk kepada kembali. Kembali kepada mazhab Syafi'i. Thon tu macam mazhab dem, paisu mazhabของ Syafi'i.
Pergi ke mazhab Syafi'i pula lah. Oh, jadi weh. Hak demo kemah. Pakai tuguk demo kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Boleh? Geti tak tu? Boleh tu dah. Imam Syafi'i ni, masya-Allah. Dan mengarang ia Imam Syafi'i mengarang adalah duk di Baghdad tu duk mengarang. Mengarang ia padanya pada Baghdad, pada negeri Baghdad tu. Imam Syafi'i duk mengarangkan pada Baghdad tu, mengarang kitabnya kitab Imam Syafi'i. Mengarang kitab. Kitab mana? Kitab yang qadim. Mengarang kitab yang qadim. Kitab yang bernama Ar-Risalah. Kitab yang qadim yakni kitab yang bernama Ar-Risalah. Buat gitu. Kitab yang qadim yakni kitab yang bernama Ar-Risalah. Yang dikarang di Baghdad. Tu risalah tu karang di Baghdad. Tapi akhir-akhir ia proses mula. Ketika ia duduk Mesir tu, ia memproses mula pula. Jadi risalah hak dulu juga, cuma dibaru semula. Jadi risalah hak jadid pula. Risalah hak kau jadid. Tu dia. Ar-Risalah kitab Imam Syafi'i. Yang mengarang di situ. Al-Um ni mengarang di Mesir. Al-Um tu mengarang di Mesir. Risalah tu mengarang di Baghdad dah. Ar-Risalah mengarang akan kitabnya yang qadim, yang dulu. Orang panggil yang dulu. Yakni, apa makna yang qadim? Yakni yang dikatakan kau qadim tu lah. Kitab yang dikatakan kau qadim, pendapat yang dahulu dalam mazhab Syafi'i. Kau qadim, pendapat yang dulu dalam mazhab. Dalam mazhab kita ada dua pendapat. Pendapat dulu, pendapat baru. Tersenak kau, tersenak mai. Tu kau qadim. Qadim tu hak Imam Syafi'i masa duduk Baghdad. Dah. Lepas tu kau jadid. Lepas pada tu. Duduk di Baghdad 2 tahun. Tu. Wasa nak klik ke Mekah pula. Orang ngaji ni dia waktu tak gitu. Wasa tak puati nak pergi kata-kata. Kemudian dia kata kembali ia Syafi'i kembali ke Mekah pula. Wasa nak klik daerah ke Mekah wen pergi duk ngaji semula ke Mekah. Nak sebar bla-bla duk mengajar kata. Maka berhenti bermukim ia Syafi'i. Berhenti dengan dia, yakni padanya. Dengan dia rujuk kepada Mekah. Maka berhenti ia dengan Mekah. Yakni pada Mekah tu, duduk di Mekah satu masa, satu ketika tu. Duduk setahun ya. Tak ada sampai setahun lah. Tidak sampai setahun. Tak sampai setahun. Duduk setahun ya. Duduk Mekah tu setahun ya. Berapa bulan je. Tu duduk berapa bulan je. อยู่ชั่วคู่ไม่ถึงปี Satu masa. Kemudian selepas daripada duduk Mekah sebentar tu kembali, yakni kembali ia Syafi'i kembali pula ke Baghdad. Kembali ke Baghdad pula. Kali yang kedua. Klik ke Baghdad semula. Wasa nak klik ke Baghdad. Tapi klik ke Baghdad rok ni duduk tak lekat lama. Sebab ia wasa tak sedap lah. Nak sebar mazhab, nak sebar jalan ni pun payah kerana pentaassub mazhab Hanafi pun banyak. Orang ta'assub mazhab Hanafi pun ada. Jadi banyak macam-macam mazhab yang ada pada Baghdad sendiri. Gi kot lah gi kot lah. Wali hijrah. Tu. Maka dia kata duduk di Baghdad. Klik kembali ke Baghdad pula. Yakni pada tahun 198. Pada tahun 198. Tu, nampak tu dah. Tu. Lepas tu tahun tu tak say tahun tu pula gitu. Tahun hak belakang tu. Tahun 198. Tu PT ning Roy Kasipet Club Kun Su Baghdad Yuj Kuan ni. Maka berhenti berduduk ia Imam Syafi'i, yakni pada Baghdad tu lah. Berhenti yakni pada Baghdad. Berhenti di Baghdad tu sebulan. Tak sebulan ya.
อยู่แค่เดือนเดียว อยู่แค่เดือนเดียวmasa tak sedap lah, tak sedap duk. Masa nak pergi kot lain pula. Kemudian keluar ia Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, keluar daripada Baghdad pergi ke Mesir, yakni pada tahun 199. Yakni pada tahun 199 PT Roika Sipkau Hijriyah pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Dan sentiasa ia Imam Syafi'i sentiasa di Mesir, yakni duduk di Mesir. Sentiasa di Mesir, duduk di Mesir dah. Sampai mati. 9 tahun pula dia duduk di Mesir. Tak lama lagi 9 tahun. Sentiasa di Mesir, yakni 6 tahun. Masa 6 tahun. Hokpi, you di Egypt. 9 tahun duduk situ, tapi padan dengan 9 tahun pun Allah berkat umur dia, anak murid dia banyak. Tersebar mazhab Imam Syafi'i di Mesir. Kita 9 tahun tak ada gana-gana lagi dah. Tak ada apa lagi. Dan sentiasa ia di Mesir. Wak gapo? Han keadaan ia tu, Imam Syafi'i tu menaburkan bagi ilmu, menaburkan akal ilmu. Menabur ni menyebarlah. Menyebar, menabur, tabur ilmu, menyebar, sebarkan ilmu. Sebar ilmu agama, sebar ilmu. Mengikut pendapat ijtihad dia, menyebarkan ilmu. Melazim, jadi lagi pula melazimkan bagi istighon. Dia kata, melazimkan, jadi sentiasa menunggu. Sentiasa menunggu masa, tu melazim. Sentiasa menunggu masa bagi istighon. Apa istighon? Bersibuk dengan mengaji. Bersibuk dengan ilmu. Istighon, jadi bersibuk dengan mengajar. Tunggu masa nak mengajar je. Faham tak? Tunggu masa nak mengajar je. Siapa masuk mengajar? Siapa masuk mengajar? Tak ada buat kerja apa. Sebab ilmu je. Melazim bagi istighon. Duduk di mana? Melazim tu pada jamiknya yang arti. Takluk kepada melazim. Duk tunggu mengajar tu pada jamiknya, jamik yang arti, yang usang, yang tua. Sebut kata jamik yang arti ni di Mesirnya kena kepada Masjid Amrun bin As tu lah. Jamik Amrun bin As. Tu jamik yang usang, yakni Masjid Amrul bin As. Masjid Amrun bin As. Ni sahabat Nabi mari duk bina. Amr bin As ni, dia masa sahabat Nabi lagi. Dia masuk buka Mesir, dia bina masjid. Masjid yang mula-mula dibina pada negeri Mesir daripada Afrika. Kalau pergi Mesir tu, balik ke Zairah lah situ. Tu situ Imam Syafi'i dia masuk, masuk situ dah. Tu. Dia masuk tu, masuk dalam masjid tu. Masuk dalam masjid. Lepas tu, kebetulan masa tu Tok Khatib bagi masjid tu nama apa? Al-Muzani. Anak murid dia juga ngaji dengan dia lah. Imam Muzani pun duk khatib situ dah, khatib masjid tu dah. Pakai mengaji Imam Syafi'i, dia anak murid Imam Syafi'i besar pula. Tu dia. Duk situ. Lagi tengoklah. Kalau pergi Mesir tu pergi Zairah tempat tu. Tempat Imam Syafi'i duk mulazamah mengajar. Bukan Syafi'i tu ke? Imam Abu Lais Al-Lais bin Sa'ad. Apa duk situ? Sahabat-sahabat tabi'in duk melazim mengajar situ. Tu jamik dia panggil jamik ni kena ke Masjid Amr bin As lah dah. Imam Syafi'i duk melazim mengajar situ sampai dia mati duk melazim situ. Masjid hak ada kubur yang ni tu buat baru je, baru buat pada masa Salahuddin Ayyubi, pada ning je bina masjid. Dulunya bukan masjid, ya kubur biasa. Dan mau usung tu jauh daripada jalan-jalan mari nak tanah di Qarafah ni kawasan. Tu. Kalau kita nampaklah tempat dia tu Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Maka dia kata istighon pada jamiknya yang arti-arti ni yang tua, yang usang. Masih lama ni Masjid Amr bin As lah panggil jamik yang arti. Boleh dah?
Duk lazim mengajar situ. Melazim tu hingga kepada bahawa mengena akan dia akan Syafi'i, mengena akan dia pukul oleh pukul yang bersangat kena katak, kena pukul. Ada berlakulah. Kini tak tahulah macam-macam khilaf. Siapa dia pukul Imam Syafi'i duk khilaf. Setengah ahli sejarah kata Ashab al-Maliki. Imam Ashab pukul. Ashab ni dia hok kata dia berdoa kepada Allah Ta'ala Imam Syafi'i mati dah. Tu sampai ke gitu lalu. Di riwayat mari kata Ashab tu semaya dengan kata. Yang macam-macam khilaf. Tengah kata Ashab ni dia doa dah. Yang Imam Syafi'i, ya Allah, matikanlah Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tak mati, habis dah mazhab Malik di Mesir. Kenapa nak telai dia dah? Seolah kata mazhab Syafi'i nak telai habis dah. Mazhab Maliki nak kurang dah. Kalau mu tak matikan Syafi'i, habislah mazhab Malik. Ya Allah, matikan dia. Tengok tu. Matikan dia. Tapi setengah ulama kata macam-macam lah. Khilaf. Tapi kesimpulannya kena pukul. Katak derah. Pukul yang bersangat sehingga dia demam. Lepas tu sakit dengan sebab tu. Imam Syafi'i. Kemudian dia kata hingga bahawa mengena akan dia, menimpa akan dia, akan Syafi'i oleh pukul yang bersangat yang kuat. Maka sakit bukan bagi. Maka sakit ia Syafi'i. Imam Syafi'i pun sakit. Sakitlah mula sakit. Berat, sakit. Sakit dengan sebab pukul yang sangat tadi. Dengan sebab pukul yang sangat tu sakit berat. Sakit. Dulu bukan ada ubat pun dah. Allah kuat. Tu sakit beberapa hari. Tak lulus itu. Sakit tu beberapa hari. Banyak hari juga duk sakit. Mari. Kata sakit tu. Dia kata. Sakit tu dengan atas barang yang dikatakan orang. Kilah. Atas ni tak takluk kepada sakit dengan sebab pukul tadi tu beberapa hari. Yang ni sakit tu atas barang, atas pendapat yang dikatakan orang. Dikatakan oleh setengah ahli sejarah. Dikatakan orang, yang ni dikatakan oleh setengah ahli sejarah. Tu situ. Setengah ulama kata itu sakit dengan sebab pukulan tu jadi sakit berat sehingga akhirnya mati dengan kesakitan tu. Akhir ada lagi setengah kata sakit dengan sebab sifat ada jadi bawasir. Setengah kata apa dia macam-macam lah khilaf ulama. Sehingga ahli sejarah kata sebab pukulan tadi. Mati Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adalah panyalah kemudian maka berpindah ia Imam Syafi'i berpindah kepada rahmatillahi ta'ala. Yakni meninggal dunia lah. Meninggal dunia. Kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dah. Meninggalkan dunia. Masya Allah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itu dia. Umar Syafi'i ni tak silap dalam berapa kira? Kira tahun beranak tu. Kira tahun beranak dengan tahun mati. Dalam berapa? 50 lebih apa? 60. Tak apa 60. Tak apa 60. Bini dah. Ada anak. Ada anak lah. Anak dia 3 4. Dia bining. Lepas tu? Ya Nawawi pun tak ada bining. Tak ada nak. Nak tapi tak ada. Tak ada nak bining. Hati dulu. Imam Syafi'i ni dah. Tu. Ya Nawawi ni duduk di mana? Duduk di Nawa di Syria. Kampung Nawa. Imam Nawawi. Dia tak biasa masuk Mesir juga. Dia masuk Mesir sekali nak mari ziarah Imam Syafi'i. Imam Nawawi ni tak biasa mari Mesir. Dia azam mari ziarah Imam Syafi'i betul.
Mari tak ada kubur Imam Syafi'i. Dia mari-mari tu. Kata setengah ulama, dia mari siapa tu. Tak ada nak masuk juga. Dia tengok kubur Imam Syafi'i tu. Dia tiok. Dia semalu. Dia, aku malu nak masuk dia. Aku tak padai. Tak padai aku. Dia tengok tepat kubur ni. Nak masuk daerah tu. Dia kelik lah tu Imam Nawawi. Kelik ke Suria dalam keadaan itu je. Tak nak masuk juga. Dia tak, aku malu. Aku tak layak nak masuk jumpa Imam Syafi'i. Aku tak layak. Aduh. Habis itu kata dia, dia kata kembali kepada rahmat Allah dan yani padahal tu sikit lagi, padahal iaitu Imam Syafi'i itu ketika ia mati itu, tu dia, dan ni wawul had. Berpindah ia kepada rahmat Allah dalam keadaan dia ketika berpindah kepada rahmat Allah tu, dan yani padahal iaitu Imam Syafi'i itu qutubul wujud. Dalam ketika tu jadi qutubul wujud pada masanya, pada masa Imam Syafi'i. Apa qutubul wujud? Yani tempat rojok ke segala hukum agama. Tempat rojokkan segala hukum agama. Tempat rojokkan segala hukum agama. Ketika tu dia marjek bagi segala hukum. Jadi kutub al-wujud pada masanya. Ketika tu. Orang tu pun dia belakang dah. Dari masa tu. Ketika yang mati tu, masa tu dia jadi tumpuan segala hukum. Orang pakai nak ada hukum ke apa, pakai rojak dia semua. Dah baiklah. Berpindah ke rahmat Allah bila? Pada hari. Ni takluk kepada berpindah. Berpindah kepada rahmat Allah tu pada hari Jumaat. Mati hari Jumaat. Masya Allah. Hari Jumaat. Bulan apa? Penghabisan bulan Rajab. Salkha Rajab orang panggil. Penghabisan. Apa penghabisan? Hujung-hujung bulan Rajab. Di hujung-hujung bulan Rajab. Tak, hujung-hujung dah. Akhir-akhir bulan Rajab dah. Maknanya kita dah. Hari Jumaat, hujung-hujung bulan Rajab. Tahun berapa? Pada tahun 204. Tu cuba lop tengok. Beranak tahun berapa? 150. Berapa? 54. 54 je. Itu. Tak apa ni pula. 54 tahun. Masya Allah. Tapi berkat umur dia. Walaupun umur tengok, tapi kita tengok. Orang tu hendak berkat umur ni, tengok di kedudukan dia. Walaupun umur panak, tapi guna dengan kepada masyarakat. Kepada agama tu banyak. Seperti syadat tu. Umur tak ada banyak. Tapi kita je tengok banyak mana. Tu berkat umur. Orang umur tak berkat ni, umur 100 lebih pun. Tak ada pula apa lagi. Tak ada tu pepo. Tak ada tu pepo. Tak ada jadi pekdah pun oleh masyarakat. Nak sebut pekdah dia tu, tak ada. Umur tak berkat tu. Tu habis. Habis itu dah. Pada tahun 204. Dan ditanam akan Imam Syafi'i di mana? Pada Qorafah. Kawasan Qorafah tu. Kalau pergi sana tu, nampaklah kawasan tu. Kawasan Qorafah. Yakni satu kawasan dekat Bukit Muqattam. Buat gitu. Kalau tak segi pun dia gambar-gambar itu lah. Bukit Muqattam tu lagi ni. Muqattam. Dalam Qahirah tu, dalam Cairo tu, bukit tu ya, ada. Bukit Muqattam tu ya. Satu bukit tu ya. Tak ada bukit lain dah. Lepas tu dekat dengan Muqattam. Orang panggil satu kawasan Qorafah. Situ ulama duduk tanah situ. Ibnu Hajar dah. Semua duduk kawasan tu belakang. Apa dia? Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Tu Zunul al-Misri. Ada kawasan tu. Lais bin Sa'ad. Kawasan Qorafah belakang tu. Mari dekat-dekat kot ni Imam Sayuti. Mari dekat-dekat ni. Di kawasan tu semua. Dalam kawasan tu semua. InsyaAllah ada kesempatan gilah daerah star-star pun. Pergi daerah tengok. Tu habis itu. Maka kata dia, ditanam pada Qorafah. Ditanam bila? Kemudian, takluk pada ditanam. Ditanam tu kemudian selepas daripada sembahyang asar. Ya moga mati Jumaat ni kan dah.
semaya Jumaat gapo siap tu, cara-cara banyak lebih kurang. Semaya asar tu tanah, semaya tanah. Ditanam kemudian daripada semaya asar. Semaya asar bila? Hak dia semaya asar tu pada hari mati Imam Syafi'i, hari tu juga, hari tu lah. Wan diaukan, wan sitai, wan tisia. Asad, langcak asad. Habis itu. Sekat tu dulu nampak dah. Dan bertaburan ilmunya pada segala negeri. Dan didahulukan atas segala a'immah pada khilafnya dan muafakatnya. Maka bahawasanya ia pertama orang yang mengeluarkan pada ilmu usulul fiqh. Dan pertama orang yang mentakrid nasikh hadis dan mansuknya. Allah subhanahu wa ta'ala ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا